warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Nazif Fahmi bin Azman ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maulana Haji Nur Azmi, iaitu pensyarah saya, kerana memberi saya dan rakan-rakan saya peluang untuk menceritakan isu semasa yang berkaitan dengan pencemaran air yang berlaku di Selangor. Nama saya Muhammad Sani Biasan. Nombor metrik saya 2200217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiki Safwan bin Salim, 2200274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Syuhaili. Nombor metrik 220020. Saya dari Fakulti Sains Teknologi Maklumat Pertahanan dan saya mengambil kos Sains Komputer. Hai, saya Muhammad Zaifah bin Hamzah dari Fakulti Sains Komputer Keselamatan Sistem Komputer dari 1 FSTPA. Mengharapkan video yang kami hasilkan ini dapat menyedarkan kerajaan untuk mencadangkan agar kepoyaan peralatan seperti makmal yang lebih canggih dan kepakaran agensi berkaitan dengan pencemaran sumber air dapat dipertingkatkan sejajar dengan perkembangan teknologi semasa di samping bertujuan menangani kelicikan penjenayah alam sekitar dalam menutup jejak mereka. 3 boleh ku cari mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari mana nak sama sungai yang kita sayang. Oleh itu, matlamat video yang dihasilkan oleh kami sekumpulan adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan, punca, kesan dan cara mengatasi masalah sungai yang telah tercemar. Sejak kebelakangan ini, kita sering mendapat berita sama ada bau mulut orang di sekeliling kita maupun di media TV dan sosial, iaitu tidak lain dan tidak bukan ianya isu pencemaran air di Malaysia, terutamanya sungai di negeri Selangor yang menjadi kawasan pematian kami. Kalau nak cakap kepentingan pun memang banyak, tapi itulah kita kan manusia yang selalu berku. Jadi memang kami sentiasa ingat dan saling mengingatkan antara satu sama lain. Selepas beberapa seri kajian, saya nak kongsikan tentang kepentingan air ini pada badan kita. Antara Saya akan menerangkan tentang masalah-masalah pencemaran air yang telah mengganggu penduduk-penduduk di Malaysia. Sejak kebelakangan ini, masalah pencemaran air semakin berluasa di Malaysia, terutamanya di Selangor. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd telah menjelaskan bahawa pencemaran sumber air mentah dari Sungai Selangor telah menjejaskan sebanyak 1,196,457 pemegang akaun air Selangor yang membabitkan kawasan sekitar Lembah Kelang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur seperti Petaling, Kelang, Shah Alam dan juga Gombak. Kerajaan Selangor juga tidak menolak kemungkinan bahawa pencemaran air di Sungai Selangor telah berpunca angkara sabotaj. Hal ini kerana penguatkuasa telah berjaya mengesan beberapa sisa yang telah dilepaskan di Sungai Selangor berpunca daripada loji pembahan indah water. Setakat tahun ini sahaja, sebanyak 6 kali isu pencemaran air di Selangor telah berlaku. Persoalannya, bilakah masalah ini dapat diselesaikan? Okey, kali ini saya ingin menceritakan tentang punca pencemaran air yang berlaku di Selangor. Antara sebabnya ialah sisa buangan daripada sektor perindustrian disalurkan ke sungai. Okey. Seperti yang kita tahu, sektor perindustrian seperti kilang-kilang untuk penghasilan plastik ataupun kilang-kilang yang menggunakan bahan kimia. Mereka akan menggunakan kimia untuk menghasilkan sesuatu benda. Seperti contoh yang saya sebut tadi, iaitu plastik. Apabila mereka telah menghasilkan kuantiti plastik yang telah cukup untuk dihantarkan ke mana sektor-sektor perniagaan, mereka ada lebihan sisa bahan kimia. Bahan kimia mereka yang digunakan untuk menghasilkan plastik itu. Okey. Sisa bahan kimia ini dia
dia sepatutnya dilupuskan dengan diagihkan dan dimasukkan ke dalam tong-tong, lalu dilupuskan dengan betul. Tetapi terdapat pengusaha-pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab. Dengan sewenang-wenangnya mereka menyalurkan sisa bahan kimia tersebut ke sungai. Okay. Seterusnya, poin yang kedua ialah ramai rakyat-rakyat yang membuang sampah merata-rata sekitar sungai. Seperti yang kita tahu, sekiranya terdapat hujung minggu ataupun terdapat cuti yang panjang, ramai keluarga ataupun kawan-kawan akan berkelah ataupun bermandi di tepian sungai. Maka dengan membawakan makanan ataupun minuman yang telah dibawa daripada rumah ataupun dibeli daripada kedai-kedai yang berdekatan, pasti sisa-sisa buangan, iaitu sampah, akan dibuang merata-rata sekiranya mereka tidak mempunyai perasaan sayangi sungai. Jadilah, itu adalah 2 poin yang saya ingin terangkan tentang punca pencemaran air yang berlaku di Selangor. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan dengan menerangkan kesan-kesan pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air akan menjejaskan kesihatan penduduk setempat. Sebagai contoh, apabila penduduk setempat menggunakan air yang tercemar, mereka akan mempunyai risiko untuk menghadapi penyakit seperti cerai-berik dan juga akan terdedah kepada penyakit yang berkaitan dengan jangkitan kuman. Kesan yang seterusnya adalah pencemaran air akan memberikan pencemaran bau yang kuat. Hal ini semestinya akan mengurangkan keselesaan penduduk yang tinggal berdekatan dengan sungai. Seterusnya, pencemaran air juga akan mengganggu ekosistem di kawasan sungai. Apabila hal ini berlaku, kehidupan seperti ikan akan terancam akibat ini. Oleh itu, mereka yang bergantung kepada ikan, haiwan seperti ikan, akan kehilangan sumber pendapatan dan juga sumber makanan mereka. Akhir sekali, pencemaran air akan mengakibatkan berlakunya gangguan bekalan air. Ini kerana loji rawatan air terpaksa diberhentikan operasinya bagi mengatasi isu masalah pencemaran air tersebut. Oleh demikian, pihak kerajaan terpaksa menyalurkan bekalan air menggunakan lori tangki air. Namun begitu, tidak semua rakyat akan mendapat akses terhadap air yang disalurkan kerana bekalan air yang ada tidak cukup bagi semua orang. Kesan-kesan ini semestinya akan menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, jika masyarakat dapat mendalami dan mengerti erti sebenar masyarakat sejahtera yang diterapkan melalui falsafah pendidikan kebangsaan, di mana ia menekankan keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, masyarakat semestinya akan dapat mengatasi implikasi ini dan mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Kita boleh mengambil contoh Ustaz Ebiliu sebagai salah seorang yang mengerti dan mendalami erti masyarakat sejahtera. Ini kerana apabila beliau mengetahui tentang masalah yang berlaku, beliau tidak bertindak dengan menyalahkan mana-mana pihak. Akan tetapi, beliau bertindak untuk membantu mereka yang terjejas, seperti menyalurkan bantuan makanan dan juga membantu memberikan bekalan air yang bersih. Itu saja daripada saya. Mendengar beberapa ulasan daripada sahabat-sahabat tadi, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk menangani masalah-masalah ini. Yang pertama, mewujudkan riza air mentah luar sungai dan mewartakannya. Hal ini supaya riza air mentah telah dibina tidak dicemarkan semula oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, memperkasakan bidang forensik alam sekitar. Hal ini supaya segala pencemaran air yang berlaku di kawasan Selangor dan sebagainya boleh dirawat semula oleh ahli forensik kita. Yang ketiga, pihak berwajib haruslah melakukan pemantauan dengan lebih kerap. Hal ini supaya segala aktiviti pencemaran tidak dapat dilakukan dan dapat dicegah dengan baik sekali. Yang terakhir, denda haruslah dikenakan kepada pengurus kilang ataupun individu yang tidak bertanggungjawab. Menurut Datuk Nur Azam, Ketua Polis Selangor, 4 orang suspek cemar Sungai Gong telah direman selama 6 hari. Mereka telah dikenakan hukuman
hukuman mengikut Seksyen 430 kerana kesesaan atas perbuatan khianat, iaitu kerana memutuskan bekalan air demi tujuan pertanian untuk kepentingan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, langkah ini bukan saja harus dilakukan oleh pihak wajib saja. Kita sendiri sebagai individu yang berfalsafah harus juga memainkan peranan yang penting dengan menjaga kebersihan alam sekitar kita, terutamanya air. Kerana air merupakan sumber air harian yang amat penting bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Setiap mukadimah pasti ada pengakhirannya. Okey, seperti yang kita telah mendengar daripada rakan-rakan saya. Mereka telah menceritakan tentang kesan-kesan, langkah-langkah penyelesaian matlamat kepentingan air. Dengan itu, saya berharap agar rakyat-rakyat kita lebih membuka fikiran mereka agar menghayati lagi rukun negara yang telah ditetapkan. Seperti contoh, pencemaran air ini berkaitan dengan rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, kedaulatan undang-undang ini seperti contoh, sekiranya kita ingin membuka berniaga ataupun ingin menjalankan satu bisnes, kita haruslah mengikut undang-undang dan akta yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, bagaimana punca pencemaran air? Disebabkan oleh pengurus-pengurus syarikat yang kurang bertanggungjawab kerana dia membuang sisa-sisa bahan kimia ke sungai. Maka di situ kedaulatan negara itu amat dititikberatkan agar kita rakyat untuk mengikuti. Seterusnya iaitu kesopanan dan kesusilaan. Okay. Kita haruslah bersikap baik dengan masyarakat. Kita haruslah menunjukkan tingkah laku yang elok agar kesejahteraan masyarakat di sekeliling kita dapat dipelihara. Okey, tamatlah sudah berkaitan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.